Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, izin, rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan dan kurnia daripadanya. Mudah-mudahan setiap minit dan setiap saat kehidupan kita senantiasa dinaungi dengan keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya akan membacakan 4 potong ayat yang diambil daripada surah As-Saffat, iaitu merujuk ayat 99 hingga ayat 102, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar insyaallah satajiduni minas sabirin. Dalam 4 ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah As-Saffat, yang mana lebih kurang beberapa hari yang lalu kita seluruh umat Islam yang berada di setiap ceruk dan segenap penjuru dunia ini merayakan salah satu daripada hari raya yang disebut Hari Raya Korban, ataupun juga disebut sebagai Hari Raya Haji. Dan ini mengingatkan kita kepada sejarah pengorbanan yang telah dilakukan oleh seorang bapa dan seorang anak yang dirakamkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saffat ini, merujuk kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Di dalam ayat 99, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim telah berkata, aku akan pergi meninggalkan kamu, yaitu menemui Tuhanku. Mudah-mudahan aku akan diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini, apakah yang dimaksudkan? Nabi Ibrahim akan meninggalkan sanak saudara. Nabi Ibrahim akan meninggalkan sebahagian daripada ahli keluarganya, iaitu merujuk kepada bumi asalnya di sebuah perkampungan yang disebut sebagai Faddam Aram, satu daerah di Ur, iaitu di selatan Babylon. Hari ini disebut sebagai negara Iraq. Itu adalah asal usul dan bumi tempat tumpah kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana sebelum ini Al-Quran banyak mengisahkan dan menghidangkan kepada kita kisah perjuangan Nabi Allah Ibrahim. Seawal daripada usia belia dan remajanya, Nabi Ibrahim banyak mengalami mehnah-mehnah, tribulasi-tribulasi dalam kehidupan, sampailah dia keluar berhijrah daripada tempat asalnya menuju ke bumi Kan'an yang disebut sebagai bumi Palestin. Secara sepintas lalu, pada zaman keberadaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, adanya seorang raja, seorang tyrant yang disebut sebagai Namrus, yang mana Namrus ini pernah mengaku, mendakwa, mengklaim bahawa dirinya adalah Tuhan yang selayaknya disembah oleh penduduk-penduduk Babylon. Selain daripada itu, Al-Quran juga merakamkan bagaimanakah sifat dan keadaan masyarakat Babylon pada waktu dan zaman tersebut. Ada di antara masyarakat Babylon
yang mengambarkan penyembahan-penyembahan idola, yakni penyembahan-penyembahan kepada patung-patung, penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala dan arca-arca tertentu. Di samping itu juga ada sebahagian daripada masyarakat Babylon yang mengagungkan unsur-unsur kejadian alam semesta yang besar. Ada yang mengagumi matahari, ada yang mengagumi bulan, ada yang mengagumi bintang. Ini adalah landasan-landasan yang pernah melatari kehidupan masyarakat Babylon semasa hayat dan kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Dan ini juga dirakamkan oleh Allah pada awal pencarian petunjuk dan hidayah Nabi Allah Ibrahim sendiri berkenaan dengan unsur-unsur alam ni. Nabi Ibrahim juga pernah memandang dan melihat kepada matahari, pernah memandang dan melihat kepada bulan, pernah memandang dan melihat kepada bintang. Tetapi ketiga-tiga unsur utama alam semesta ini tidaklah meyakinkan dan menjanjikan jawapan yang memuaskan dalam petunjuk dan hidayah yang dicari oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan akhirnya dia menemui jawapan dan keyakinan yang sebenar bila dia benar-benar beriman kepada Allah, pencipta tunggal kepada sekalian makhluk dan seluruh alam semesta ini. Lalu dia terpaksa berdepan dengan Namrus, seorang lelaki yang mendakwa bahawa dirinya adalah Tuhan. Dan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah juga dirujuk kepada ayat yang menunjukkan Nabi Ibrahim pernah berdialog, Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Namrus yang akhirnya kekalahan di pihak Namrus. Pendek cerita, Nabi Allah Ibrahim dihukum oleh Namrus dengan diletakkan di dalam satu marakan api yang cukup besar. Kerana kekalahan tersebut, Namrus seolah-olah menganggap Ibrahim ini sebagai saingan, Ibrahim ini sebagai punca, Ibrahim ini sebagai sebab kegagalan beliau atas dakwaan tadi. Jadi Nabi Ibrahim dihukum, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim walaupun marakan api itu terlalu besar dan mungkin itu adalah antara api yang belum pernah dilihat, api yang belum pernah dirasai oleh penduduk-penduduk Babylon semarak dan sebesar itu. Jadi mukjizat-mukjizat telah nyata di mata mereka. Namun Nabi Ibrahim sedikit berputus asa kerana dia mengharapkan daripada peristiwa tersebut sekurangnya ada di antara masyarakat-masyarakat di Babylon yang mampu untuk menyahut seruan tauhid, yang mampu untuk kembali beriman kepada pencipta yang asal, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak ditunjukkan oleh mereka. Lalu Nabi Ibrahim juga atas arahan daripada Allah Subhanahu wa taala akhirnya meninggalkan tanah airnya Babylon menuju kepada tanah yang dijanjikan, iaitu bumi Kan'an. Jadi inilah yang disebut dalam ayat 99, sesungguhnya aku akan pergi meninggalkan kamu. Dia akan tinggalkan kaum kerabat dia, ahli-ahli keluarga dia, penduduk-penduduk Babylon yang tetap tak mau beriman kepada Allah, sayahdin. Moga-moga perjalanan hijrah ini akan dapat memberikan lebih petunjuk dan hidayah kepada Nabi Allah Ibrahim. Di samping Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku seorang anak di kalangan anak-anak yang saleh. Nabi Ibrahim mengharapkan daripada dirinya akan lahir anak-anak yang saleh. Sebab kita tahu sepanjang perkahwinan Nabi Allah Ibrahim dengan isterinya Sarah, Nabi Ibrahim walaupun dianggap sebagai mencapai umur yang dah tua, tetapi masih belum diberikan rezeki, masih belum dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang anak. Jadi Nabi Ibrahim melalui doa ini mengharap daripada Allah agar mengurniakan beliau seorang anak yang saleh.
Ini adalah sebagai pengganti kepada kaum kerabat yang ditinggalkan, yang tak mau beriman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan anak ini dapat menghasilkan keturunan-keturunan manusia-manusia mereka yang beriman kepada Allah kelak. Dan ayat 101 merujuk kepada pemberitaan, berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim bila dikurniakan oleh Allah seorang anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami sampaikan berita gembira kepada Nabi Allah Ibrahim dengan seorang anak lelaki yang bersifat halim. Dan Allah menggunakan kalimah ghulam di sini. Kalimah ghulam ini merujuk kepada seorang anak lelaki yang masih belum mencapai tahap belia. Anak lelaki yang masih belum mencapai tahap remaja. Walaupun tak capai usia belia, capai usia remaja, tapi Allah kurniakan satu sifat special, satu sifat istimewa pada anak ni, iaitu sifat halim. Dan kalau kita tengok salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna yang 99 tu, ada nama Allah Al-Halim. Halim ni hari ni ada kita fi Gharib Al-Fazil Quran, sebuah kitab yang hebat dan unik ni. Dia menggambarkan sifat halim sebagai dhabtun nafs wa tab'i an haijanil ghadab, iaitu seseorang yang dapat mengawal diri dia dan seseorang yang dapat mengawal sikap dia daripada menggelegesan kepada setiap makhluk Allah. Itulah yang dikatakan sebagai halim. Dan kalau kita melihat di sini pada tahap ghulam, belia, remaja, Allah bagi sifat halim ni memang sifat special. Saya nak sebut dalam lingkungan masyarakat kita, hari ini rata-rata anak-anak muda kita yang terdiri daripada jantina lelaki di antara usia 7 hingga 15 tahun. Walaupun 7 hingga 15 tahun, kita jarang dapati seorang anak muda yang mempunyai sifat halim ni. Sebab umur 7 hingga 15 tahun dalam proses tumbesaran, dalam proses mula nak mengenal kehidupan, dalam proses berkawan, dalam proses rapat dengan ruang lingkup kehidupan mereka. Dan kadang-kala mereka tidak mempunyai kematangan pun dalam berfikir, bahkan tidak mempunyai kematangan pun dalam memberi pendapat. Seolah-olah hari ini kalau masjid nak buat mesyuarat, masjid nak berhimpung antara AJK ni, tak akan ada di kalangan umur lelaki 7 hingga 15 tahun hak bagi pendapat dalam mesyuarat. Bukan saja mesyuarat masjid, bahkan mana-mana mesyuarat sekalipun. Walaupun mungkin ada di kalangan mereka yang bernas dari sudut pandangan dia, hebat dari sudut pendapat dia, tetapi pada sangkaan awal kita memang tidak melayakkan untuk mereka memberikan pandangan pendapat dalam usia yang sedemikian. Begitu juga dalam konteks tempo mengawal kemarahan. Usia 7 hingga 15 tahun ni, kalau dia stres, kalau dia nak marah, dia mula sampai kepada tahap bergaduh. Dia tak mampu nak mengawal stres dia, tak mampu nak mengawal kemarahan dia. Baik, Allah bagi anak ghulam ini, iaitu merujuk kepada Nabi Allah Ismail dengan sifat halim ni. Dan kita dapat melihat sifat halim yang ada pada Nabi Allah Ismail ini melalui jawapan balas. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah ke atas kamu. Mudah-mudahan insya-Allah kamu akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang bersabar. Ini adalah jawapan daripada seorang anak yang dikurniakan sifat halim. Maksud dia memahami dengan sebenar-benar pemahaman bahawa apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih dirinya, seorang anak
itu adalah benar-benar datang daripada perintah dan arahan Allah. Walaupun perintah tersebut datang dari sudut wahyu yang diterima Nabi Ibrahim menerusi secara mimpi. Sebab dia juga seorang nabi, ayahnya seorang nabi, dia mengetahui bahawa mimpi seorang nabi, apatah lagi seorang rasul itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan Nabi Ibrahim tidak mempunyai sifat halim ni, dan kita letak arahan tersebut ditimpakan ke atas mana-mana remaja, mana-mana belia yang ada pada hari ini, mungkin dia akan bangkit, mungkin dia akan melawan, mungkin dia akan protes. Kalaulah bayangkan bapa kita menerima persoalan yang sama, biar betul bapa ni, takkanlah Allah perintah suruh bapa sembelih saya pula. Nampak kejamnya Allah ni nak suruh sembelih saya. Nampak kejamnya Allah ni nak suruh sembelih anak sendiri. Kok mimpi tu suruh sembelih orang lain kot. Kok mimpi tu suruh sembelih anak orang lain kot. Ataupun mimpi tu mainan tidur. Lebih jauh kalau kita nak jawab persoalan ni yang bersifat nakal, bapa tidur semalam kaki basuh ke tak? Bapa ni biar betul mimpi-mimpi mengaruk macam ni sampai tahap nak sembelih saya. Mungkin itulah jawapan-jawapan secara nakal yang kita boleh ketengahkan kalau dibandingkan sekiranya perkara yang sama turut berlaku kepada kita ataupun anak-anak remaja pada hari ini. Tetapi tidak pada Nabi Allah Ibrahim yang dikurniakan sifat halim tadi.